Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley, Kuala Kubu Baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam My Quran Time, dan hari ini saya bersama dengan di sebelah saya tuan-tuan, selalu guru kita berada kat sini, Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tapi hari ini saya pinjam sekejap sebelah sini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi. Seram sejuk rasanya. Seram sejuk Ustaz Tir, subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan tukar siaran Ya. Ini My Quran Time. Edisi maksudnya kita berada di 11 Zulhijjah, hari raya kedua Aidil Adha, dan hari ini semalam Ustaz Tir bergema suasana di rumah kita, di corong-corong televisyen, radio, di masjid-masjid kita dengan takbir Aidil Adha, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agak sayu juga Ustaz Tir, sebab masih lagi kita belum berkesempatan untuk menunaikan kerja haji ataupun fardu haji. Namun itu semua adalah dalam hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus mengangkat dan membawa kembali wabak ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan satu hari nanti sampai kita untuk bertawaf di Kaabah, untuk berada di Arafah, untuk berada di Muzdalifah, berada di Mina, berada di masyair haji, mengerjakan fardu haji dan umrah insya-Allah taala. Jadi Ustaz Tir, kita berdua saja ke hari ini? Sudah tentu pastinya tidak. Allahu akbar. Tak lengkap rasanya, tak lengkap. Walaupun kita lama tak berjumpa. Betul Ustaz. Tapi kita tak boleh
Kerana Al-Quran ni kita biasa dah tadabbur daripada Ustaz Fazrul. Betul. Dan Ustaz Fazrul kita bersama dengan kita hari ini Ustaz Tar. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana kekangan ataupun kita mengikut SOP yang telah ditetapkan, maka kita berdua di studio saat ini. Namun tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, kita Al-Fadhil Ustaz Fazrul tetap bersama dengan kita pada hari yang sangat barakah ini. Dan kalau kita perhatikan Ustaz Tir, Allahu Akbar, cantiknya replika Kaabah yang berada di sisi kita ini sekurang-kurangnya menggamit rindu kita dan sedikit sebanyak menghilangkan sedikit resah ataupun rindu kita terhadap Baitullahil Haram ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teruslah kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan dan juga perlindungan serta wabak ini pergi daripada negara kita dan seluruh dunia insya-Allah taala. Ustaz Fazrul, Assalamualaikum. Mana Ustaz Fazrul? Assalamualaikum. Masya-Allah, masya-Allah. Selamat rasa hari ini Ustaz Tir. Ustaz Fazrul apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat. Subhanallah, sihat. Seronok Ustaz Fazrul Oi, memang jauh ni Ustaz ni. Lega Ustaz, lega. Raya kedua ni pula di kejauhan ya kita kali ni. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Jadi lega sebenarnya penonton Ustaz. Betul. Dengan Pak Ustaz Faz hari ni penonton rasa lega. Oh, nasib baik. Nasib baik ada. Jadi Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, hari ini walaupun dalam suasana Aidil Adha ini kita masih lagi bersama dengan dating kita ataupun temu janji kita dengan Al-Quran. Hari ini kita menyambung halaman yang ke 251 Ustaz Faz ya. Ya betul. Saya tertarik dengan ayat yang ke-13 semalam ataupun sebelum ini berkongsikan tentang dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat kerana takut kepada Allah Subhanahu taala, dan Allah melepaskan halilintar lalu ditimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantah tentang Allah dan Dia maha keras seksaannya. Allah Subhanahu sangat menarik sekali dalam surah Ar-Ra'd Ustaz ya. Jadi Ustaz Tir, kita tak nak buang masa. Kita nak terus berlintas langsung bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul di sana. Silakan Al-Fadhil Ustaz Faz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan tadi Ustaz Tarmizi yang akan sampaikan tadabbur tadi ya. Tapi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi, pada tuan-tuan puan-puan yang mati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sempena dengan raya Aidil Adha ini kita masih lagi bersiaran dalam My Quran Time ya, baca faham amal, dan alhamdulillah kali ini kita bertukar sikit setting. Ustaz Tar, Ustaz Tir yang berada di studio, saya seperti tetamu pula Ustaz ya, di rumah di sinilah di sini. Okey, baik. Jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan halaman 251 ya, bercerita tadi sambungan kepada surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 bercakap tentang guru, tentang halilintar, dan sudah pun kita lihat semalam. Kita nak teruskan pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan apakah ringkasan bagi sesi hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15 kita akan melihat kuasa Allah dan semua makhluk lain yang sujud kepadanya, untuk kita sama-sama menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang ke-16 keesaan Allah serta perumpamaan orang mukmin dan orang musyrik terhadap keesaan Tuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disampaikan dalam ayat yang ke-16 dan diteruskan dengan satu perumpamaan yang amat menarik pada ayat yang ke-17. 17 nanti kita akan tengok ada istilah buih ya. Ada dua jenis buih dan kita akan tengok sama-sama mengapa Allah bawakan perumpamaan ini amat penting, terutama kita di Aidil Adha ini kita nak tahu sama ada kita ini buih ataupun bukan. Nanti kita akan tengok pada ayat 17 dan disambung pada ayat 18, iaitu orang yang benar, orang yang batil serta nasib akhir orang yang beruntung dan yang amat sengsara, su'ul hisab, yang bukan su'ul azab, su'ul hisab, yang kita akan tengok sama-sama. Jadi pada hari ini kita akan terus macam biasa, kita akan membaca daripada ayat 14 hingga ayat 16. Cuma saya nak kena serahkanlah Ustaz Tar ke Ustaz Tir yang membaca. Ada dua orang alhamdulillah. Jadi nak bahagi-bahagi pun boleh. Saya persilakan.
Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul memulakan perkongsian atau pengajian kita pada hari ini Ustaz Tir, ya. Ya. Dengan sinopsis tentang halaman yang ke-251 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ingin terbang ke Dungun terlebih dahulu sebab Ustaz Tir daripada Dungun. Kita nak mendengar dahulu bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Dipersilakan Ustaz Tir. Yang terbang ke Kuala Terengganu dulu. Masya-Allah. Biasanya dua-dua berebut, hari ini dua-dua tolak pula. Okey. Okey, alhamdulillah. Penonton sahabat-sahabat, teruskan share, kita sebarkan My Quran Time baca faham amal. Kita nak baca terlebih dahulu ayat 14 hingga 16. Sama-sama kita membacanya, membuka Al-Quran, mushaf. Semoga kita mendapat rahmat, dan saya mulakan bacaan separuh masa yang pertama dan akan diteruskan oleh Ustaz Tar pada baki ayat yang akan dibacakan sebentar nanti, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ustaz Tar, silakan Ustaz untuk meneruskan. Ya, alhamdulillah, ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tir sebentar tadi, Ustaz Fazrul, ya. Tiga ayat yang dibacakan sebentar tadi, saya tertarik dengan permulaan ayat itu, lahu da'watul haqq, hanya kepada Allah doa yang ikhlas. Selebihnya silakan Ustaz Fazrul. Masya-Allah, masya-Allah. Baik, jadi alhamdulillah, ya, Ustaz Tarmizi sudah pun berkongsi tentang ayat 13 berkaitan dengan halilintar, tentang ar-ra'du, tentang guruh, ya. Dan ini kita bercakap tentang keadaan di padang pasir. Kita mudah untuk kita bayangkan di padang pasir, bila ada halilintar guruh itu, ia amat menakutkan, ya. Dan seluruh alam ini sebenarnya takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi pun
takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasul-rasul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sambungan daripada ayat 14 ini hanya kepada Allah doa yang ikhlas ataupun lahu da'watul haqq. Ada dua maksud di sini. Satu adalah dakwah ini seruan ke arah kebenaran. Ya. Seruan ke arah kebenaran, dakwah kepada kebenaran ini lahu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya ialah bahawa nabi-nabi membawa dakwah kepada kebenaran itu, nabi-nabi pun takut kalau katakan tidak mengikut peraturan daripada Allah. Nabi-nabi ini semuanya tertakluk kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana alam ini sudah tertakluk pada peraturan Allah dan malaikat tertakluk pada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini daripada perkataan lahu da'watul haqq yang pertama. Tapi pendapat yang kedua juga yang sama benarnya, iaitu lahu da'watul haqq ini ada kaitan dengan doa. Doa yang benar hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah sambung walladzina yad'una min dunihi, siapa yang menyeru, yang berdoa kepada selain daripada Allah, la yastajibun, tidak akan dijawab. Tidak akan dijawab lahum bisyai'in, ya, walaupun sedikit. Ini adalah hujah kepada orang-orang musyrik yang berdoa kepada selain daripada Allah. Ataupun ada orang yang sudah pun masuk kepada agama Islam tetapi dia mohon lebih kepada manusia berbanding lebih memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Ustaz Tar, Ustaz Tir, sebenarnya kita zaman pandemik ini bila ada cabaran, ya, kita ada cabaran, kita memang akan minta tolong ke sesama manusia. Tetapi kita perlu mula dahulu lahu da'watul haqq, iaitu kita mohon betul-betul dulu kepada Allah, kemudian kita buat usaha, mintalah bantuan sesama manusia, minta sana, kita minta tolong, tanya pendapat. Kerana apa? Kerana kalau kita terus minta kepada manusia semata-mata, harapannya tinggi sangat, kita mungkin kecewa. Malah sebenarnya Allah suka kalau kita ini banyak berdoa, dan Allah beri perumpamaan, ya, dalam surah Ar-Ra'd ini banyak perumpamaan yang amat, dalam muka surat ini pun paling kurang ada 2 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama di sini, illa kabasiti kaffaihi ilal ma, ya, iaitu seperti seorang yang melapangkan tangannya letak dalam air dan dia mengharapkan air itu masuk mulut. Dia tak buat apa-apa, dia tak letak ke sini, dia letak je tangan dalam air dan dia harapkan letak air itu akan masuk ke dalam mulut. Itu perumpamaan yang Allah berikan. Wama huwa bibaligh, tidak akan sampai, mana mungkin, kan? Kita nak minum ke ataupun kita nak air daripada tangan tu, kita ambil kat sungai ke, dia mesti diangkat begitu, ya. Jadi mustahilnya air itu akan sampai ke mulut, sama seperti mustahilnya doa kalau minta selain daripada Allah. Kan, minta pada berhala, minta kepada mengharapkan kepada manusia melampau-lampau berbanding dengan berdoa betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan wama du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah doa orang-orang kafir itu yang kufur pada Allah itu kecuali dalam keadaan yang sia-sia. Dia berdoa, kan, tapi doanya sia-sia. Walaupun dia kata bahawa Ustaz Tar, ya, ada yang kata kalau dia berdoa minta jin, kan, dia pergi hutan, kan, minta jin tolong lindungi saya nenek contohnya, kan, ataupun pergi ke laut, letakkan semah ataupun diletakkan jamuan, ya, tolonglah jin laut tolong jaga kawasan kami, jin gunung ke sebagainya. Sebenarnya nampak macam dilindungi, tetapi itu semuanya digelar sebagai illa fi dhalal. Jadi ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita ini mentauhidkan Allah, dan disambung dengan ayat yang ke-15. Ayat ke-15 itu kali ini nak minta Ustaz Tar pula lah baca. Ustaz, ya. Ini boleh minta 2 orang, kan? Ustaz Tar boleh, Ustaz Tir boleh. Ustaz Tarmizi untuk baca ayat yang ke-15 ini, yang ceritanya sekali lagi Allah cakap walillah. Tadi kan lahu, untuk Allah sahaja doa dan juga dakwah. Dakwah ini mesti bawa kepada Allah saja. Yang pernah kita lihat dalam surah Yusuf sebelum ini, hadhihi sabili ana wa man ittaba'ani, tetapi mestilah ilallah, ya, ad'u ilallah, bukannya ad'u ilayya ataupun ilaina. Bukannya kita menyeru orang kepada saya, tolong sokong saya ataupun sokong kumpulan saya, tapi kita nak ajak orang kepada Allah. Jadi sekali lagi,
Kalau kita tengok semalam Ustaz, tentang guruh, tentang halilintar, itu daripada atas samawat. Kali ini kita tengok pula kepada sujud, ya. Maksudnya daripada atas turun ke bawah, ayat 15. Silakan Ustaz Tar membaca. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Jadi Ustaz Fazrul sebut tar tadi, ya. Allah Akbar. Kalau Ustaz Fazrul tak sebut tadi, memang sakti. Subhanallah. Tak sebut, saya sebut ni. Allah. Jadi alhamdulillah, ayat yang ke-15 ni Ustaz Tir, dan Ustaz Fazrul. Kalau kita perhatikan, dia ada simbol kubah tu, Ustaz Tir, ya. Simbol kubah ni kata silap dia ayat disunatkan untuk kita sujud. Kalau kita solat berjamaah, imam sujud, kita kena follow lah. Kena ikut Ustaz Tir, kena ikut Ustaz Tir. Ustaz ada pengalaman tak kalau kat Mekah dulu? Macam mana? Ada pengalaman dekat Ustaz Tir sebut Mekah, subhanallah. Ingat ni sahabat-sahabat kita sekarang hari kedua berada di masyair, ya, subhanallah. Ada Ustaz Tir, bila imam biasanya hari Jumaat lah, pagi Jumaat baca As-Sajdah, surah As-Sajdah, bila turun sujud itu jemaah tak turun. Dia tunggu berdiri. Ada yang macam teragak-agak pun ada. Lepas solat tu dia tanya, imam lupa ke tadi nak rukuk, dia kata. Lepas tu kenapa terus naik tu, terus sambung baca. Rupanya maklumat tu mungkin kurang jelas. Jadi bila jumpa tempat, ada 14 Ustaz Tir, kata silap saya ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Antara salah satunya dekat sini surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-15. Kalau kita tengah solat, imam sujud, kita kena ikut imam sujud. Kalau dalam kita baca Al-Quran ini, tengok kesesuaian lah. Tengok kesesuaian tempat kita sedang mengaji sebagainya. Kalau sesuai, kita boleh sujud. Okey, baik. Jadi kita nak baca, Ustaz Tir, saya baca. Okey. Ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Dan semua yang ada di langit dan di bumi bersujud kepada Allah, baik dengan kerelaannya sendiri atau terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Menunjukkan bahawa semuanya di dalam dunia ini, alam cakrawala ini bersujud dengan secara karha, tidak ada pilihan. Yang ada pilihan adalah jin dan manusia, ya. Malah bayang-bayang pun akan sujud kepada Allah pagi dan petang. Inilah perkara dalam ayat yang ke-15 membawa pada perkataan kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Iaitu perkataan pilihan kita adalah basata, iaitu maksudnya melapangkan, ya. Seperti mana perumpamaan Allah bawa dalam ayat yang ke-14. Perkataan ini berulang 25 kali dalam Al-Quran. Bila tangan itu dilapangkan tetapi diletak dalam air sahaja, tak diletakkan bawa air ke mulut, memang mustahil air akan sampai. Maka inilah pelajaran untuk sama-sama kita sedar doa mesti betul-betul kerana Allah, dan kita bersyukur kalau kita ada dalam tauhid, kita doa agar anak generasi kita terus bersama tauhid, bersama Al-Quran. Kita berehat sebentar, kembali semula Ustaz Tar, Ustaz Tir, dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Husaini bin Mahmur. Jom sahabat-sahabat semua kita daftar untuk pengambilan vaksin. Sama-sama kita jaga SOP. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala wabak penyakit yang berada di muka bumi ini.
Jangan lupa ya. Assalamualaikum. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر. Ustaz Tir. Masya Allah. Allah, Masya Allah. Saya ingat saya tidak sambung tadi. Allahu Akbar. Dapatkan yang original lah. Itu salah satu nasyid yang disampaikan oleh kumpulan Raihan Allah. Tentang lagu Labbaik Allah. Memang sangat-sangat menggamit Ustaz Tira kalau kita melihat replika Kaabah yang sangat-sangat indah berada di sisi kita ini. Dah sentuh Kaabah. Alhamdulillah. Ustaz Tira, biasanya kalau kita pergi, biasanya kita tak akan melepaskan peluang untuk kita berada di berhampiran sangat dengan Kaabah Al-Musharrafah. Jadi mudah-mudahan Satira dengan kita melihat ini, Allahumma zid baitaka hadha tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa bir zid ya rab man syarrafahu wa karramahu wa 'azamahu mimman hajjahu wa atamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra. Itu antara doa Satira. Doa bila melihat Kaabah. Selalu memang kita baca jadi madah, dia teringat tengok je Kaabah tu nak baca doa tu Satira. Jadi mungkin sedikitlah sebelum kita berpindah kepada Al-Fadhil Ustaz Fazrul untuk ayat yang seterusnya, sedikitlah pengalaman manis Ustaz Tir untuk kita kongsikan sama-sama ketika mengerjakan haji. Allah, Masya Allah. Saya masa buat haji tu ketika zaman muda. Tengah belajar sekarang lagi. Muda lagi. Sekarang pun muda. Sekarang muda lagi. Masa belajar? Ya. Subhanallah. Masya Allah. Jadi bila kita buat haji dalam usia yang muda, dari sudut orang kata apa? Semangat. Kekuatan tu masih lagi orang kata kuat. Jadi kita buat tu dengan penuh perasaan semangat, dengan waktu-waktu yang afdal kita pergi dan sebagainya. Betul. Dan kita lihat di seluruh lautan manusia, subhanallah, kita seorang-seorang berada walaupun kita ada dengan kawan-kawan. Betul. Tapi bila kita berjalan pergi melontar, kita pergi Mina di Arafah, kita rasa kita hanya seorang saja walaupun ramai orang kat sini. Betul. Kita dengan Allah Taala saja. Kita merasai perasaan yang sukar digambarkan. Betul, Ustaz Tir. Allah, memang kita menuju Allah. Betul, setuju sangat dengan Ustaz Tir. Kalau saya Ustaz Tir, pengalaman paling manis kalau haji ketika di Arafah lah. Allah. Dengan suasana yang ialah ada ramai orang, bergila-gila menunggu, sabar tu sakit lah. Jadi itulah antara sikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian dan kita semua untuk kembali ke tanah haram, tanah suci Makkah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Kita ingin bersama dengan kita ada tajwid sikit. Oh ya, kita ingin bersama dengan kupasan tajwid bersama dengan Ustaz Tir. Silakan. Walaupun hari raya pun tajwid pun tak tinggal juga. Okay, kita ambil tajwid sikit pada hari ini. Kita lihat di slide hukum kita belajar hari ini berkenaan dengan hukum mad wajib, mad ataupun mad muttasil. Okey. Dia sebagai mad far'i, mad yang terjadi dengan sebab hamzah. Mad muttasil terjadi apabila huruf mad sama ada alif, waw, ya bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan ataupun satu kalimah, sama ada ketika wasal ataupun waqaf. Hukumnya wajib dibaca 4 ataupun 5 harakat. Sebab tu disebut sebagai mad wajib. Wajib kita melebihi kadar daripada mad tabi'i. Mad tabi'i kita biasa baca dua. Tiba-tiba hari ini nampak mad wajib ada tanda apa? Tanda mad di atas tu, kita membacanya 4 ataupun 5 harakat mengikut riwayat kita lah Imam Hafs dan Asim, dan dinamakan mad wajib muttasil. Kita lihat contoh sedikit. Ayat kita baca sebentar tadi, ayat yang ke-14 pun ada, illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fah. Tak boleh ilal ma'i liyab, macam mak tabi'i baca, tak boleh. Kena baca mesti panjang daripada mak tabi'i, sebab tu disebut mak wajib, mesti baca 4 ataupun 5 harakat. Yang kedua, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih. Tak boleh syuraka'a khalaqu, tak boleh. Yang ketiga, ulaika lahum su'ul hisab. Ada 2 kat situ. Yang kedua tu kita tengok contoh yang kedua, su'ul hisab. Contoh pada su'ul hisab, waw, huruf mak waw tu bertemu dengan hamzah. Biasa nampak alif je kan? Hari ini huruf waw di situ adalah waw. Su, waw bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka dibaca dengan mak wajib. Ulaika lahum su'ul hisab. Yang ketiga, ulaika lahum su'ul hisab. Contoh pada su'ul hisab, waw, huruf mak waw tu bertemu dengan hamzah. Biasa nampak alif je kan? Hari ini huruf waw di situ adalah waw. Su, waw bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, maka dibaca dengan mak wajib. Ulaika lahum
su'ul hisab. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Tir. Silakan Al-Fadil Ustaz Fazrul untuk sambungan tadabbur kita insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya berkongsi sebentar tadi, dan sudah pun kita tadi membaca ayat 14 hingga ayat 16. Ayat 15 yang diulang oleh Ustaz Tirmizi awal tadi, tuan-tuan sekalian, ialah bercerita tentang semua di langit dan di bumi. Kita tengok bahawa istilah as-samawat itu bukan sekadar langit yang kita nampak bintang pada waktu malam ini ya, tetapi itu adalah langit-langit ya, bukan langit-langit dalam mulut ya, langit, pelbagai petala langit ini, pelbagai lapisan cakrawala ini semuanya menyerah diri ya, menyerah diri dalam ataupun bersujud secara karha, secara tidak ada pilihan. Yang ada pilihan ialah kita sahaja, manusia dan juga jin. Itu sebabnya yang kita boleh sujud lambat, sujud cepat ya, ataupun ada sebahagian manusia yang tidak mahu bersujud kepada Allah. Tetapi bila Allah bawakan ayat 14, 15 ini Ustaz Tar ya, sebenarnya menunjukkan bahawa seganlah kita hidup di bumi ya, dapat hujan yang bersujud kepada Tuhan. Kita dapat makan nasi ke apa sebagainya. Semua makhluk ini sudah bersujud. Kalau kita tak sujud ya, kalau katakan matahari ini sujud on time, kalau kita tidak sujud on time itu kita akan rasa amat malu ya. Dan ini yang Allah bawakan tadi. Waktu pagi dan petang itu, bila Allah cakap pagi dan petang, mereka ada masa mereka untuk sujud, kita juga ada masa yang Allah telah tetapkan untuk bersujud kepada Allah SWT. Dan itu sebabnya pada ayat 16 itu Allah mengingatkan panjang itu, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah ya. Inilah mesej yang disampaikan oleh Nabi untuk bawa orang kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita mungkin tak ada masalah Ustaz Tir, kita tuan-tuan sekalian, kita tak ada masalah untuk kita kata Allah yang berkuasa, Rabbus samawati wal ard. Tapi kita kena ingat bahawa orang Islam 1.6 bilion. Tapi umat manusia di bumi ini 3-4 bilion ini ya, ramai di kalangan mereka yang tidak pun betul-betul kenal Allah ataupun mentauhidkan. Itu yang lebih penting ya, mentauhidkan lahu da'watul haq yang kita belajar daripada ayat 14. Jadi inilah perjuangan Nabi yang Nabi nyatakan ataupun Allah nyatakan di tengah-tengah itu, qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Sama tak kegelapan dengan cahaya? Ini penting ini. Pasal apa? Orang buta dia tak nampak cahaya, dia nampak gelap. Ya, dan gelap itu adalah berlapis-lapis. Orang yang tidak kenal Allah, dia sebenarnya dalam keadaan gelap. Dan bila gelap itu bukan satu lapis, berlapis-lapis, menyebabkan apa? Kesannya dalam hidup dia stres, dia akan ada masalah dengan keluarga, masalah dengan tempat kerja, masalah di mana-mana. Tetapi bila orang itu bertauhid pada Allah, dia ada masalah, tetapi Allah akan waliyul ladzina amanu, dia akan mengeluarkan orang beriman ini daripada kegelapan kepada cahaya. Itu sebabnya kita mendalami Quran, Ustaz Tirmizi, kita mendalami Quran ini adalah untuk kita mendapatkan cahaya. Makin kita mendalami Quran, kita makin mencahayakan emosi, perasaan dan pemikiran kita sehingga kan keluar daripada pelbagai kegelapan. Dan apakah kegelapan, apakah perjuangan Nabi tentang perkara ini? Kita baca daripada ayat 17 dan 18, perumpamaan yang amat cantik. Yang ini saya serahkan kepada Ustaz Tirmizi. Ya, terima kasih Ustaz Fazrul. Saya ambil seketika kerana saya ingin menyerahkan tanpa buang masa, falitafaddal mashkura kepada ila Syekh Habib Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Kita terbang ke Kuala Terengganu untuk meneruskan bacaan pada ayat ke-17 dan 18. Masya-Allah. Lagu apa Ustaz Tar? Allahu akbar. Subhanallah. Terima kasih Al-Fadil Al-Habibi Ustaz Tirmizi dan juga Al-Fadil Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak menyambung dua ayat lagi dalam suasana kita Eid al-Adha yang pada saya Ustaz Tir dan Ustaz Fazrul, suasana yang agak berbeza Ustaz Tir. Tapi inilah hikmah ataupun semuanya ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga SOP, kita berikhtiar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenan doa kita insya-Allah taala. Baik. Dua ayat yang nak baca ni Ustaz Tir sebut tadi dalam hukum tajwid tadi, mak wajib kan? Saya sempat melihat ni lebih kurang ada 6 tempat mak wajib dalam dua ayat ni ya. 6 tempat ni
Jadi sahabat-sahabat Al-Quran dekat rumah yang sedang ikuti boleh cubalah tanda ataupun buat semakan dekat mana agak-agaknya ada 6 tempat insya-Allah. Jadi saya mohon izin Ustaz Tir untuk bacakan 2 ayat ni insya-Allah. Menikmati. Allahu Akbar. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya kita baca dengan kita cuba Ustaz Tir tadi sudah baca dengan Nahawan, kita cuba Hijaz. Oh 2 taranum hari ini. 2 taranum bergabung insya-Allah. Subhanallah. Ustaz Fazrul nanti insya-Allah kejap lagi. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. اللهم أجرنا منا. Allahul Azim. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, bacaan daripada ayat 17 hingga 18 sebentar tadi, iaitu Allah telah menurunkan air daripada langit lalu mengalirlah ia di lembah-lembah menurut kadarnya. Maka arus itu membawa buih yang terapung-apung. Dalam ayat ini tuan-tuan sekalian, Allah membawakan kepada kita 2 jenis buih ya, 2 jenis buih. Allah menurunkan hujan, ini perumpamaan kepada wahyu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ini, bila hujan sahaja amat dikaitkan dengan wahyu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Mekah ya, ke Mekah, dan bila sampai ke sana itu mengalirlah ia di lembah-lembah menurut kadarnya. Pasal Mekah itu memang lembah ya, dia sampai ke sana dan di sana bertemu dengan orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik, dan sampai di sini arus itu membawa buih yang terapung. Apa maksud buih itu? Buih itu kalau kita banjir kan, kerana ada buih-buih di atas itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Bila wahyu sampai ke Mekah itu, sampai kepada orang musyrik itu menjadi buih, sesuatu yang tidak bermanfaat ya, mereka dibersihkan. Mekah ataupun wadi itu, lembah Mekah itu dibersihkan daripada perkara-perkara yang tidak berkenaan. Dan daripada apa yang mereka leburkan dalam api untuk dibuat perhiasan ya, atau peralatan, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Ini buih jenis kedua.
Ya, bila kita ada emas ke, ada logam ke, kalau kita bakar, ya, maka dia akan keluarkan buih. Buih kedua ini buih daripada logam, ya, daripada emas. Jadi apa maksud di sebalik perkataan ini? Sebenarnya bila kita melihat kepada perbincangan ulama, satu buih dengan kaedah yang sejuk, namanya daripada air tadi itu, ya. Dan kemudian yang keduanya ialah buih daripada logam. Ini adalah fasa Nabi bila sampai ke Madinah, bila bertemu dengan orang-orang munafik. Orang munafik ini, mereka nak keluarkan kotoran-kotoran daripada mereka. Apakah yang berlaku? Ia tidak seperti orang musyrik di Mekah. Bila sampai wahyu saja, orang kafir terus dia kata bahawa kami tidak setuju. Kan? Tetapi kalau orang munafik, mereka daftar sebagai Islam. Tetapi mereka ini melawan Nabi. Jadi apakah yang berlaku kepada mereka? Istilahnya, mereka itu melalui fasa yang panas. Ya, tak sejuk, panas. Bila panas, macam lebur logam itu, barulah keluar. Okey, orang ini orang Islam original. Jadilah logam ataupun menjadi mata', hilyatim atau mata', menjadi perhiasan ataupun mata' orang beriman. Orang yang munafik ini, dia menjadi buih yang akan dikeluarkan, dibuang, tidak menjadi hilyah ataupun mata'. Apa maksud hilyah? Perhiasan, ya, perhiasan yang cantik. Mata' alat perkakas. Daripada logam ada yang atau katakan menjadi perhiasan itu amat berharga. Kalau jadi mata' ini adalah perkakas macam garpu ke, kita punya sudu ke, mana yang lebih berharga? Sudah tentu perhiasan. Ini Allah menyatakan tentang bahawa sebenarnya kalau perhiasan ini adalah jangka masa panjang, kita akan pergi ke syurga Allah mendapat sesuatu yang lebih berharga. Tetapi di dunia ini Allah berikan bantuan, Allah berikan kemenangan. Jadilah seperti mata', iaitu alat perkakas seperti sudu, yang sini tak sangat berharga tapi okeylah kita boleh gunakan. Syaratnya apa? Bila kita ini kembali beriman ataupun menghargai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 18, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik, dan orang yang tidak memenuhi, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, mereka akan jadikan sebagai tebusan. Dan di hujung itu Allah kata, ulaika lahum su'ul hisab. Bagi mereka adalah su'ul hisab, bukan su'ul azab. Su'ul hisab, iaitu seburuk-buruk perhitungan. Cuba tuan-tuan bayangkanlah, ya, kalau azab itu dia dah di hujung, tapi kalau di hisab itu di awal-awal lagi telah dianalisis dengan amat mencabar sekali. Jadi ini pelajaran daripada halaman 251. Ustaz Tar, Ustaz Tir, mungkin ada tambahan di situ. Ya, silakan. Silakan Ustaz Tir. Apa dia? Masya-Allah. Ayat kita. Subhanallah, ayat dibacakan seperti tadi surah Ar-Ra'd tu memanglah surah yang ke-13 ini yang merupakan tentang pokok-pokok keimanan dan bagaimana ayat-ayat menerangkan kepada kita tentang Ustaz terbaca ayat terakhir tadi, wa bi'sal mihad, tentang seburuk-buruk tempatlah kediaman bagi neraka jahanam. Seburuk-buruk tempat. Dan ayat ke-17 tu menarik Ustaz Tir. Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu mengalirlah air di lembah-lembah menurut kadarnya, maka arus itu membawa buih yang terapung-apung. Allah. Maknanya diasingkanlah logam yang betul, yang baik mungkin diapungkan, ditenggelamkan. Adapun buih akan hilang sebagai satu yang tidak ada gunanya tapi bermanfaat kepada manusia, akan tetap ada di bumi. Itulah perumpamaan, membuat perumpamaan. Subhanallah Ustaz, ya. Ustaz Tar, sebenarnya itu juga berlaku kepada kita kan, bila wahyu ini seperti air ini, dia akan buang kesyirikan dan kemunafikan dalam tubuh kita sebenarnya, ya, yang harapnya kita dapat mengambil panduan resolusi bagi halaman 251 sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita bina keikhlasan dalam berdoa hanya untuk Allah dan hanya mengharapkan Allah, yang pertama. Yang kedua, sering bersujud untuk dekatkan diri kepada Allah, kerana semua makhluk sudah pun taat kepada Allah secara karha, tidak ada pilihan. Dan yang ketiganya, kita dalami Quran untuk mengeluarkan kotoran-kotoran kesyirikan dan juga kemunafikan yang mungkin, yang pasti ada dalam diri kita. Kita berdoa, Allah pimpin kita. Silakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah.
Ya Allah, terimalah kami pada awal Zulhijjah ini yang memiliki kelebihan yang sangat besar ini. Kau golongkanlah kami orang-orang yang sentiasa menghidupkannya dan terimakan akan amalan kami, korban kami ya Allah pada jemaah-jemaah haji kami yang telah melakukan ibadat haji di sana ya Allah dan seluruh dunia ya Allah. Terimalah akan amalan mereka ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami pula ke sana ya Allah. Kami sangat merindukan Kaabah ya Allah. Kami sangat merindukan suasana di Mekah Al-Mukarramah dan juga suasana di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami lagi untuk menjejakkan kaki kami ke sana ya Allah dengan Al-Quran yang kami baca pada hari ini ya Allah. Angkatkanlah darjat kemuliaan kami semua dengan ilmu dan amal dengan Al-Quranul Karim ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minkum wa minkum taqabbal. Terima kasih pada Ustaz Tirmizi atas bacaan doa. Dan juga Ustaz Fazrul atas perkongsian yang sangat menarik pada halaman yang ke-251 ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz Tir, Ustaz Fazrul, TV Hijrah ni antara yang kita suka Ustaz Tir, sebab dia ada live Masjidil Haram tu Ustaz Tir. Biasanya setiap kali nak masuk waktu akan ada langsung ke Masjidil Haram. Jadi subhanallah, memang dekat diri kita, jiwa kita dengan tanah haram ni, subhanallah. Betul. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak terus berkongsi Al-Quran, nak sebarkan Al-Quran, nak hidupkan suasana Al-Quran. Al-Quranu hayatuna dalam wakaf tabung gerakan Al-Quran kita, untuk kita pastikan bahawa kita melahirkan masyarakat Jilul Quran, masyarakat Al-Quran senantiasa dekat bersama dengan Al-Quran. Dan Ustaz Tir, alhamdulillah kita berdua dah, dan Ustaz Fazrul pun dah mengambil vaksin. Jadi kita nak ajak sahabat-sahabat kita untuk terus mendaftar, dan yang penting juga Ustaz Tir ya, untuk sahabat-sahabat semua, rakyat Malaysia semuanya menyemak My Sejahtera. Takut terlepas tarikh tu, lambat pula tunggu nanti. Kena update selalu dan kena perhatikan apa juga saranan dan gesaan ataupun maklumat daripada pihak berwajib berkenaan dengan vaksin ini. Jadi Ustaz Tir, Ustaz Fazrul, kita berakhir di sini My Quran Time pada hari ini. Subhanallah, satu sejarah dan juga kita kata kenangan dalam Aidil Adha ini, kita bersama bertiga pada hari ini. Dan jangan lupa untuk bersama dalam siaran ulangan malam ini dan besok pagi. Tentunya My Quran Time, baca, faham dan amal di TV Al-Hijrah. Jumpa besok insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.